Okey, ni saudara Hafsyam ni? Ya saya. Hafsyam. Yang ni Ustaz Muhammad Iqbal Zahin. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Doktor. Assalamualaikum Okey, warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? sihat. Ustaz Muhammad sihat eh? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey saya. Okey. Ya doktor. Okey. Okey, kepada Ustaz Iqbal dan Dr. Zaizul, kita dah mulalah dekat Facebook lah. Okey. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum kepada semua audiens dan juga Ustaz Iqbal dengan Dr. Zaizul. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, sebelum tu saya nak kongsi sedikitlah hadis. Okey. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu jalan untuk ke syurga, tidaklah satu kumpulan di dalam sebuah rumah di antara rumah Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, dan diliputi ke atas mereka rahmat dan sentiasa dilindungi oleh malaikat serta Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda Allah kasih kepada hamba-Nya adalah bila mana Allah menggerakkan hati-hati hamba-Nya untuk berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dipilih untuk duduk bersama mendengarkan kalam mutiara daripada panel jemputan kita, iaitu Ustaz Iqbal dan Dr. Zaizul. Okey. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan kepada audiens semua, kita punya panel-panel yang hebat jugalah. Tak ada lah. Okey, panel kita yang pertama iaitu Dr. Zaizul. Beliau Zaizul Abdul Rahman. Betul Doktor? Betul. Okay. Zaizul Abdul Rahman berkelulusan Doktor Falsafah atau PhD daripada Universiti Malaya dalam bidang pembangunan insan, usuluddin dan falsafah. Beliau telah melanjutkan pengajian postdoctoral di bawah selian Profesor Gregory University of Durham, University Kingdom, dan Dr. Muzammil Quraishi dari University of Salford. Betul Doktor Okey, alhamdulillah. Okey, panel kita yang kedua iaitu Ustaz Iqbal. Ya, saya. Okey, nama penuh beliau ialah Haji Muhammad Iqbal Zahin bin Ismail. Beliau berumur 30 tahun dan berasal dari Pahang. Beliau, latar belakang pendidikan beliau adalah Sarjana Pengajian Islam. Ya. Jawatan dan pegawai beliau adalah pegawai HEPA Kolej Universiti Islam Melaka, merangkap Imam Masjid Al-Ilmi Kolej Universiti Islam Melaka. Beliau berstatus berkahwin. Macam baru dah penuh. Penuh. Alhamdulillah. Okey. Saya dah perkenalkan panel-panel kita. Boleh tak kita teruskan dengan soalan? Silakan. Okey. Okey, pada panel kita yang pertama iaitu Dr. Zaizul. Ya, Okey. Adakah punca hilang pendapatan atau diberhentikan kerja menjadi salah satu faktor perceraian kerana putusnya sumber kewangan pada musim COVID-19 ini, ataupun ada beberapa faktor yang lain? Alhamdulillah. Pertamanya, Auzubillahiminasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan banyaklah terima kasih kepada saudara moderator, saudara Hisham, dan juga kepada saudara
Ustaz Iqbal selaku kawal HEPA daripada Queen, dan juga tak lupa juga kepada para sahabat saya, Dr. Suhaya Deraman selaku Timbalan Dekan di sana, dan juga barisan kepimpinan Universiti Islam Melaka dan semua audien. Alhamdulillah, pertamanya sebelum saya meneruskan apa yang penting ialah saya ingin memetik satu ayat Quran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Alhamdulillah, surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan juga 157. Jadi berdasarkan soalan yang telah diberikan oleh adik saya tadi, Saudara Hafsyam, tentang punca faktor sekarang kita tengah dilanda dengan satu wabak yang kita tak nampak. Wabak yang secara teorinya, secara LR-nya, reviewnya adalah daripada Wuhan, China, kan? Dan terus merebak dan tanpa penghujungnya, bermula pada bulan 12 tahun lepas. Dan kita dihujani dengan pelbagai media, alam maya, alam di hadapan, dan pelbagai tentang wabak ini. Dan pada hari ini, petang tadi, kita dikejutkan dengan satu berita, satu laporan oleh Dr. Noh Hisham, iaitu saya punya ni lah, bekas saya punya senior kisas Kolej Islam Ustaz Alam Shah, batch yang keberapa Dr. Noh Hisham Tan Sri. Beliau telah melaporkan sekarang ni pada hari adalah hari yang paling banyak COVID-19 yang positif, dan di Selangor ni hampir lebih 1,200 kes yang berlaku, dan di Malaysia sebanyak 1,800 di Selangor, dan kita ni di Selangor, dan yang ni di Melaka saya tak pasti berapa, tapi nak cerita di sini, wabak ini adalah merupakan satu benda yang kita tak nampak lagi macam mana, walaupun ada vaksin yang mungkin telah berjaya diciptakan, insya-Allah lah, tu yang kita berdoa. Cuma bila kita melihat jugalah pada aspek pelbagai lah, aspek sistem nilai keluargaan, nilai keluarga. Tadi alhamdulillah yang kita yakin, tadi waktu Isyak dan Maghrib kita telah sama-sama solat secara berjemaah. Saya sebagai suami, sebagai ayah pada anak-anak saya seramai 7 orang, dan saya sekarang ni saya berada di Bangi, dan rumah saya ni di Seksyen 5 Taman Langat Jaya, bersebelahan dengan hentian Kajang PKPD yang polis dan askar tengah jaga. Maknanya saya berada di sebelah pagar berduri yang polis dan askar siap dengan senapang M16 berkawal. Maknanya satu suasana yang amat menakutkan, ialah dengan kita anak-anak yang kecil, dan kita dalam suasana yang sentiasa waspada, dan sebab kita tengah berlawan dengan musuh yang tak nampak. Tu yang berlaku lah. Jadi aspek yang utama tadi, yang apa sebenarnya faktor, adakah faktor hilang kerja? Memang dalam rumah tangga, hilang kerja, hilang mata pencarian, yang lebih lagi pada sebagai seorang
ketua keluarga, suami. Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Ya, maknanya, tapi yang musibah tadi, apa yang utamanya ialah kita bersandarkan kepada kita ada Allah. Kita ada Tuhan. Kita ada pencipta. Sebab virus COVID-19 itu adalah merupakan makhluk Allah Ta'ala. Jadi, adakah kita nak takutkan COVID-19 punya virus dengan takutkan Allah? Kita tak ada rasa dan ketakutan yang amat sangat pada virus tu melampau lebih kita takut pada Allah Ta'ala. Sebab itulah bila PKPB diperketatkan lagi sebagai orang Islam yang yakin dengan kalimah, dengan ayat Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kita percaya Allah lah tempat kita mengadu. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Di sini saya nak bawa satu elemen, ya. Elemen kita masing-masing menjaga diri masing-masing di rumah. Ya, saya sebagai ayah, sebagai suami, bila kita berada di rumah kita, maknanya kita masing-masing berada di rumah untuk nak memecahkan, menghapuskan rantaian ni. Apa fungsi utama yang kita buat? Kita balik pada yang asal, ya. Kita sebagai orang Islam, pada yang asal apa itu? Itu ialah kita kembali kepada Allah Ta'ala, pada agama kita. Kan kita selalu mendengar al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak, keyakinan tu. Sebab itulah bila Maghrib dan Isyak, kita mulakan dengan anak kita azankan Allahu Akbar, takbir, azan. Sebab kita tak boleh pergi dah surau. Ayah kan, kita sebagai ayah, kita rindukan nak pergi surau. Tapi sekarang ni surau kita tak boleh pergi. Dan kita ganti kat rumah. Allahu Akbar. Anak-anak sebelum Maghrib semua pergi ambil air semayang. Tapi saya yakin anak-anak kita semua sekali ni sebelum Maghrib semua dah mandi dan semuanya nak solat, sesama nak solat jemaah. Yang tu alhamdulillah lah. Tapi macam mana dengan anak-anak yang tanpa didikan agama, tanpa ruh Islam, yang masih lagi mencari-cari, yang masih lagi dengan game, yang masih lagi menonton di televisyen. Ruh, maknanya sekarang ni aspek ruh agama tu, ruh Rabbani tu. Yang tu yang kita nak nampak, dan fungsi sebagai ketegasan ayah, ketegasan seorang suami. Panggil, jom solat. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Fungsi ketegasan suami dibantu oleh isteri. Kita nak wujudkan tempat sujud, masjid di rumah. Sebab dalam suasana yang wabak ni, ya, maknanya kita kena berada di rumah. Jadi kita kena rahmatilah rumah kita dengan ruh Al-Quran, dengan ruh para-para orang kata sodikin, ya, dengan ruh-ruh, dengan orang kata dengan baca Al-Quran. Dan first kali bila kita dah solat, ya, Bismillahirrahmanirrahim sampai habis, sampai akhir surah Al-Fatihah, dan ayah jadi imam, dan lepas tu kita berdoa. Ya, maknanya semua anak-anak amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Anak-anak mengaminkan kita. Ya, doa kita amin. Amin. Dan kita sebagai ayah pula sebut nama anak-anak kita dalam doa kita. Ya Allah, apalah dosa anak-anak kami. Jadikanlah anak kami, sebut nama. Ni Ajmah Haiman yang pertama. Ni Afham Biduni. Ni Aduha Farabi. Ni Ashifah Faiha. Ni Anun Naura. Kita sebut nama. Ya Allah, jadikan anak kami anak soleh. Jadilah Al-Quran dalam dada anak-anak kami. Biar bergema, biar anak mendengar. Dan juga isteri kita. Jadilah isteri kami isteri yang soleh. Maknanya start. Dan lepas Maghrib pula, wujudkan suasana jiwa Al-Quran. Paksa anak kita, didik. Okey, jom baca Quran. Handset letak tepi. Yang sekarang ni, yang kita risaunya, handset berada di tangan. Ayah kata, okey semua sekali, anak-anak, baca Quran. Tapi handset masih berada di
tangan ayah. Ayah ya. Kita tak nak menjadi ketam mengajak anaknya berjalan betul. Tu silap. Tu yang tapi saya yakin sekarang ni mak ayah makin bijak, makin pintar didik anak-anak. Dan insya-Allah dulu masa zaman dahulu ya, kita ingat kan yang dulu punya rumah kampung, rumah ada buluh, ada papan dia, ada macam jarang-jarang. Dan kalau kita lalu ikut rumah-rumah tu, kita mendengar bunyi waktu maghrib dan isyak tu, waktu yang dulu tak ada TV, tak ada ni, dah waktu tu dengar anak-anak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim. Tak semua sekali. Tapi adakah suasana itu masih ada sekarang? Pada zaman 5IR ni, tak sekarang ni dah lagi, dulu 4IR, sekarang ni dah zaman 5IR. Adakah benda tu masih lagi berada sekarang ni? Itu yang kita risau. Maknanya aspek kekuatan dalaman, intrinsik tu yang kita, kepergantungan kita, hablum minallah tu kuat. Dan tadi kita dah solat isyak sama-sama dengan anak kita, isteri kita, dan kita sama berdoa. Sekali. Cantik kan? Maknanya kita, Allah dah susun aturkan penyakit COVID-19 ni sebagai satu platform untuk kita lebih dekat dengan keluarga, anak-anak. Tapi yang bagi yang berfikiran positif lah. Tapi sekarang ni bila yang tadi soalan oleh adik kita tadi, adik Hafsyam, yang menyebabkan berlakunya penceraian. Sebab itulah apa-apa kita balik semula kepada ayat Quran. Balik semula kepada asal kita Al-Quran. Ya, kan kita pernah mendengar hadisnya yang menyatakan bahawa kalau umat Islam ni di tangan kanannya Al-Quran dan di tangan kirinya hadis, insya-Allah kita akan selamat. Dan juga saya pun nak juga bawa lah sedikit yang kita selalu mendengar dalam Nabi telah bersabda ya, isteri kita kan sebagai tunggak dalam kita punya rumah tangga ataupun TPM lah, sebagai tim malam dan menteri. Sebablah kita ni bagi orang yang percaya pada, yakin totally 100% kepada Allah Ta'ala, kalau jodoh ilahi, insya-Allah. Sebab yang last kali tu, pilihlah wanita yang beragama, insya-Allah engkau akan selamat. Ini hadis Nabi ya. Ialah yang first kali, maknanya kahwinilah wanita itu kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana cantik dan kerana agama. Tapi kita ialah pandangan, macam Nasyid katakan, pandangan mata selalu menipu, pandangan hati itu yang hakiki, pandangan nafsu selalu menipu, bila hati itu. Sorry lah saya suara tak sedap kan. Tapi nak ceritanya, pandangan kita ni selalu menipu. Pandangan, ialah kita tahu basirah kepada Allah Ta'ala yang tulus mata, yang di hadapan, yang di belakang. Tapi kita ni, kita selalu, maknanya ialah ikut nafsu mati ya, ikut rasa binasa. Tapi nak ceritanya, pilihlah wanita tunggak isteri kita tu yang asalnya ya? Dan anak-anak yang lahir daripada isteri yang baik, maka jadilah anak yang baik. Itulah yang kita yakin. Dan kita bagi, macam saya sebagai pensyarah, isteri saya sebagai ustazah kita sibuk mendidik anak pelajar sekarang ni dengan webinar lah ya. Tapi kita yakin, kita sibuk dengan didik dan kami hantar anak-anak kami ke sekolah. Ya? Saya banyak sekolah, saya hantar anak saya ke sekolah tahfiz, sekolah-sekolah ni lah dan sekitar. Dan banyaklah yang swasta lah. Tapi yang lebih pada Al-Quran. Ya? Lebih pada, sebab kami yakin, Al-Quran ni mukjizat. Kalau kita balik pada Al-Quran mukjizat, insya-Allah, Allah akan jaga anak kita. Kita tawakal tu. Kita selalu membaca ayat Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Maknanya kita yakin bahawa kalau kita tawakal ni Allah, betul tawakal. Insya-Allah deh. Sebab kita mendidik dan betul-betul menjaga anak-anak masyarakat, anak-anak bangsa. Dan kita dah ikhlas. Cuba ikhlas hati,
betul-betul kita didik anak kita, tak didik kita punya para pelajar kita ni, pelajar master ke PhD ke, agar mereka dapat PhD betul-betul, dapat master, dan kita seronok. Dan mungkin masa kita tu kurang untuk anak-anak kita, tapi percayalah kalau kita masa banyak habis untuk orang lain, untuk ni, Allah akan bagi masa yang lebih untuk kita, dan Allah akan jaga anak-anak kita. Dan ini bagi guru, bagi anak-anak pensyarah yang sibuk dengan ni. Dan saya rasa untuk yang first profession ni, yang tu je lah yang boleh saya kongsi. Cuma apa yang di sini yang boleh saya kongsikan, faktor utama kita kena mesti berilmu lah. Sebab sekarang ni kalau ikut saya ada terbaca dalam laporan kadar perceraian di Selangor dan ni memang masa COVID-19 adalah sedikit, ya, mungkin kadar stres di peringkat suami, ataupun suami kurangnya ilmu, kurangnya kesabaran untuk innal ma'as-sabirin. Maknanya suami dan juga masalah kewangan, ya, masalah sebab kita tengok juga rekod oleh kadar bankrupt di Malaysia ni, lagi di Selangor, ramai anak muda umur dalam 20 ke 35 tahun yang diisytiharkan muflis, dan ramai adalah merupakan bangsa. Bangsa tu saya tak nak umum siapa kan, tapi nak ceritanya kemahiran untuk menguruskan kewangan pun tu satulah. Maknanya kita kena lihat daripada big picture lah. Big picture ni dalam aspek yang pelbagai lah, ya. Maknanya tapi yang utamanya ilmu. Tadi pun Saudara Hasham pun dah beritahu kan, maknanya ini adalah merupakan satu majlis ilmu. Maknanya ilmu ni kita, dan untuk maklumat semua pun, saya sekarang pun saya masih lagi belajar. Saya SEM yang ketujuh, saya tengah buat saya punya PhD saya yang keberapa? Yang pertama dulu saya buat di UIA. Saya belajar first saya di UIA, bidang psikologi klinikal. Time tu saya sakit dan saya siapkan di UM bersama dengan Profesor Dr. Azim Azin. Yang tu alhamdulillah Tuhan bagi saya rezeki dalam masa 2 tahun saya dapat siapkan saya punya PhD, dan lepas tu saya pergi ke UK buat saya punya postdoctoral di sana, alhamdulillah 2 tahun di Durham University dan juga di Salford University UK dekat Manchester. Dan balik ke Malaysia saya pegang saya diamanahkan untuk pegang remaja permata. Saya pegang saya yang buat modul untuk yang remaja Mak Rempit di Malaysia bersama dengan Jabatan Jabatan Perdana Menteri. Masa tu Datin Seri Rosmah Mansur sebagai penaung lah. Ya, saya yang yang lead program, dan bersama dengan Mak Rempit lah, dan bersama dengan pihak tentera, dan lepas tu sekarang ni saya tengah SEM yang ketujuh. Saya buat yang ketiga lah, saya punya PhD saya dalam bidang kesihatan mental, Islamic view lah. Tak adalah sekadarnya, maknanya nak ceritanya ilmu ni tak putus, belajar, dan kita cuba wujudkan suasana minat membaca ni dengan anak kita. Dan untuk maklumat semua sekalian, patutnya sekarang ni pukul 9.30, pukul 10 sebenarnya waktu saya dah nak tidur ni. Ya, pukul 10 ni, 9.30 ni, sebab saya biasanya saya tidur awal, dan saya bangun awal dalam pukul 2.30 pagi, pukul 3 tu saya dah bangun. Sebab bagi saya ingat dengan ayat ni, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila, wahai orang yang semua sekali muzammil itu bangkitlah solat. Dulu Nabi macam-macam tu Allah Taala wajibkan untuk solat, ya, untuk bangun malam tahajud kan. Tapi bila Allah Taala dan Rasul tengok para sahabat macam tak larat kan, dan tak nak memberatkan kewajipan ni, tapi saya teringatlah dengan pesanan arwah Ustaz Arudin pada saya, pada ni lah saya bersama dengan Datuk Izhar. Sorry sikit ya. Rebutlah 3 perkara ni. Okey, yang pertamanya, yang ni pesan arwah Ustaz Arudin. Pertamanya,
kita kena gunakanlah apa yang kita mahir. Ya, kalau kita mahir apa, mahir memasak ke, kita teruskan. Mahir apa-apa pun teruskan. Mahir apa yang kita suka membaca, teruskan. Ada pun apa-apa. Dan yang kedua, berkawan dengan orang positif. Ya, kita berkawanlah dengan orang yang baik, yang positif, yang bukannya virus, bukan racun. Kita boleh sahabat dengan semua orang, tapi level dia sahabat, kawan, taulan, ya. Biarlah kita ambil sahabat yang menangis dan ketawa di bahu sahabat. Dan yang last sekali, banyakkanlah amalan sunat seperti tahajud, duha. Mengapa tu? Ya, solat tu mengapa? Sebab bagi kita dalam musim Covid ni, kita perlukan kekuatan yang Rabbi tu. Kekuatan yang daripada pencipta kita. Zat yang agung. Kalau kita rasa kemanisan solat tahajud, kemanisan solat duha, Allahu Akbar yang karim. Allah akan bantu kita daripada segenap penjuru. Macam tadi kan saya dah sebut ayat Quran kan, yang wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri, aku maknanya bergantung aku maknanya pada dan serahkan segala urusanku amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah tu nampak bil ibad, kepada hamba-Nya, kepada apa yang rasa hamba-Nya. Tak ada, sorry saya sepanjang sikit. Maknanya sekarang ni, sekarang ni kita punya hablum Allah tu, kebergantungan kita. Maknanya kita dalam suasana yang perik lah. Ya? Bagi kita ni tak apa, kita ni kerja kerajaan. Macam mana dengan orang yang kerja kilang, yang dah kena buang kerja? Macam mana dengan orang yang kerja kasih pagi makan pagi, petang makan petang? Subhanallah. Bayangkan sebab tu kita subhanallah lah. Saya sendiri pun tak terbayang macam mana lah nasib-nasib para sahabat-sahabat yang kita yang terpaksa ikat perut, terpaksa beras pun terpaksa ni kan. Ada ni Ustaz. Tu je lah untuk saya punya ni. Maaflah panjang sikit, mungkin lepas ni mungkin akan lagi disambung oleh Ustaz Iqbal lah. Kita sini sekadar sharing lah. Maknanya apa yang berlaku ni adalah merupakan bukannya ujian untuk semua, tapi ujian juga untuk kita ni. Kita macam ustaz-ustaz yang semua sekali yang melihatnya, bukan hanya melihat, tapi kita sama tolonglah ya, pada sahabat kita yang lain. InsyaAllah, salah satu je lah untuk yang ni. Dan mungkin Saudara Hasham boleh ni sikit bagi ruang kepada Ustaz Iqbal. Nampak Ustaz Iqbal tu dah ada sesuatu tu untuk kita kongsi sama-sama. InsyaAllah. Silakan. Maaf. Alhamdulillah, banyak pendapat yang Dr. Zaizul bagi kepada kita. Semoga apa yang Dr. Zaizul berikan manfaat kepada kita. Okey, saya nak rumuskan sikit. Kita ni kena sentiasa supaya Allah akan jaga kita daripada berlaku perkara-perkara macam ni lah, macam bercerai. Jadi ibu bapa juga kena mainkan peranan supaya dekatkan anak-anak dengan Allah. Maksudnya supaya kita sentiasa ingat kepada Allah, walaupun jangan rasa COVID-19 ni membebankan. Kerana COVID-19 pun ada kelebihannya, kita boleh bersama keluarga kita. Okey, boleh kita teruskan dengan soalan kedua, pada panel kedua. Ustaz Iqbal. Okey. Okey, sebelum tu saya nak minta bantu kepada audiens supaya share live ni supaya ramai lagi dapat ilmu kita pada malam ni. InsyaAllah. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, Ustaz Iqbal. Okey, soalan ini. Apakah kaedah yang tepat dapat dilakukan untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan yang lebih berkesan bagi mengelakkan isu perceraian menurut Islam? Terima kasih Saudara Hafsyam di atas soalan yang telah ditanyakan.
kepada saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Saya muliakan rakan panel Dr. Zaizul. Tak lupa juga kepada saudara moderator, saudara Hafsyam. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat kita bersua dalam program kita, yang mana program ni saya dipahamkan secara berkala, dibuat secara berkala, alhamdulillah. Menampilkan lebih ramai lagi tokoh-tokoh yang dapat berkongsi. Hari ini saya digandingkan dengan orang hebat, Dr. Zaizul. Banyak benda yang dikongsi oleh Dr. Zaizul sebentar tadi, yang saya kira kalau kita ambil manfaatnya, sangat bermanfaat. Kalau kita tak ambil manfaatnya, maka itu kerugian yang besar kepada kita lah. Apa yang disebut oleh Dr. Zaizul tadi di awal, yang saya sempat quotekan sedikit, bahawasanya hari ini kita berdepan dengan suasana pandemik COVID-19 ini. Suka tak suka, reda tak reda, gembira tak gembira, inilah realiti yang kita berdepan sekarang. Inilah realiti yang kita berdepan sekarang. Kita tidak boleh melihat perkara ini sebagai dari sudut negatif sahaja, tidak boleh. Kerana itu Islam bila mana diberikan ujian, satu-satu musibah, satu-satu perkara yang berlaku, sudah tentu ada ibrah ataupun pengajaran ataupun hikmah di sebalik ujian, di sebalik musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebut oleh doktor tadi, kalau kita melihat dari sudut positif, maka dia akan jadi positif. Tapi kalau kita melihat ia sebagai satu negatif ataupun ia sebagai satu yang melemahkan, maka kita akan hanyut disebabkan dengan pandemik ini. Jadi soalan yang ditanyakan kepada saya, bagaimana ataupun kaedah yang paling tepat untuk mengukuhkan hubungan kekeluargaan bagi mengelakkan isu perceraian. Tadi doktor pun sebut, kalau kita tengok statistik perceraian menggerunkan kita. Cukup menggerunkan kita. Dan kalau kita boleh lihat sikit statistik yang lepas-lepas, jumlah orang yang berkahwin dan jumlah perceraian itu, ya, kita tidak dapat nafikan jumlah mereka yang berkahwin itu tinggi bilangannya, tetapi dalam masa yang sama jumlah mereka yang bercerai juga meningkat saban tahun. Kenapa ini berlaku? Maka tadi yang disebut oleh doktor tadi, boleh jadi ada lacking di mana-mana dalam konteks keluarga itu. Boleh jadi ibu bapa tidak menunjukkan role model yang baik dan sebagainya. Jadi, untuk mengelakkan isu perceraian, kita perlu melihat bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia itu. Kalau kita nak elak isu perceraian, kita nak apa sebenarnya yang kita nak jadikan untuk mengelakkan isu perceraian itu? Sudah tentu keluarga yang bahagia. Semua orang minta keluarga yang dia ada pada hari ini adalah keluarga yang bahagia. Saya pun minta keluarga yang bahagia. Dr. Zaizul tadi pun menceritakan bagaimana keluarganya dan bagaimana pengharapan dia kepada anak-anak. Itu semua adalah nilai kebahagiaan. Itu semua adalah matlamat kebahagiaan. Dengan adanya keluarga, dengan adanya hubungan yang baik di antara keluarga. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks manusia hari ini, kita akan terganggu bila mana terganggu dari sudut aktiviti seharian kita, berpunca daripada masalah keluarga. Dia akan mengganggu. Masalah keluarga akan mengganggu dari konteks kerja, dari konteks komunikasi kita dengan orang lain, dari konteks mood kita punya state kita pada waktu pagi, sudah tentu akan terganggu bila mana kita mempunyai masalah dalam keluarga itu. Kerana itu, bila mana kita nak mengelakkan perceraian, dengan matlamat kita untuk mewujudkan satu keluarga bahagia, maka hari ini saya nak kongsilah beberapa perkara yang mungkin kita boleh amalkan bersama, termasuk untuk diri saya. Kalau kita lihat, untuk menghasilkan sebuah ataupun untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, dia mesti berdiri dengan dua perkara. Yang pertama, nilai iman itu. Dia mesti ada nilai iman. Hari ini kita bercakap dalam konteks Islam lah. Sudah tentu nilai iman itu perlu ada. Bukan hanya nilai iman. Konteks yang kedua, amal kepada iman tadi. Iman dan amal dia perlu bergerak seiring untuk melahirkan keluarga yang bahagia. Maka, pertama, untuk melahirkan iman dan amal, supaya dia boleh bergerak seiring, sudah tentu ia perlukan kepada ilmu. Macam mana doktor sebut tadi, konteks untuk mengelakkan perceraian, mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu rumah tangga.
penting ilmu rumah tangga. Apa peranan seorang suami, apa peranan seorang isteri, apa peranan seorang bapa. Sehingga kan semua ahli keluarga itu mempunyai peranan dalam memastikan keharmonian rumah tangga itu. Dia tidak boleh letak tanggungjawab itu kepada isteri. Doktor sebut tadi, isteri kita sebagai Deputy Prime Minister. Kadang-kadang dia acting Deputy Prime Minister, doktor. Kadang-kadang ada masa dia jadi Prime Minister pun ada. Jadi, setiap orang perlu ada role dan dia memainkan peranan itu secara maksimal yang boleh. Sebagai seorang anak, ada peranannya. Sebagai seorang suami, ada. Jadi, peranan-peranan ini berlandaskan ilmu. Nak jadi seorang bapa yang baik, apa ilmu yang perlu ada? Nak jadi seorang anak yang soleh, mesti ada ilmu. Nak beramal menjadi isteri yang solehah, dia perlu dengan ilmu-ilmu itu. Maka pertama, memastikan ahli keluarga kita, termasuk diri kita sebagai ketua keluarga, mesti ada ilmu. Mengapa penting ilmu? Kerana dengan adanya ilmu yang sempurna, dia akan membantu kita dari sudut psikologi kekeluargaan itu. Dengan ada ilmu, bagaimana kita nak mengatasi konflik. Isu perceraian banyaknya. Saya ada pengalaman di Mahkamah Syariah lah dulu. Bila kita tengok isu di antara isu masa permohonan cerai dibuat, biasa mereka menyebut tidak sefahaman antara isu. Bila disebut, cuba nyatakan apa sebab kenapa permohonan cerai ini dipohon. Antara yang disebut adalah tidak boleh mendapat persefahaman di antara suami dan isteri itu. Mengapa? Bila kita lihat kadang-kadang masalah komunikasi, masalah tidak memahami tidak memahami isteri itu. Suami tidak memahami isteri, tidak reti bagaimana nak layan isteri. Isteri tidak reti dan tidak ada ilmu bagaimana melayan suami. Maka penting kepada ilmu ini, sangat penting. Yang kedua, dalam konteks ibadah. Kalau kita lihat untuk memastikan keluarga yang kita ada ini keluarga yang harmoni, yang bahagia, dia bukan hanya kena ada iman saja, dia perlu digerakkan dengan amal. Bagaimana amal tadi? Kita beramal bersama keluarga. Sudah tentu kalau kita lihat doktor sebut tadi, bacaan Quran yang diamalkan secara berjemaah. Sebenarnya ini satu kaedah untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Ini satu kaedah untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam sirah membuktikan bahawa Nabi SAW mempunyai isteri. Bukan isteri yang Nabi kahwini agak ramai. Dan menjadi kebiasaan Nabi SAW pada setiap minggu, Nabi akan cari satu masa dan Nabi akan berkumpul bersama dengan isteri-isteri Nabi SAW. Apa tujuannya Nabi buat begini? Kerana untuk mewujudkan hubungan yang harmoni di antara ahli keluarga itu. Sudah tentu dalam majlis Nabi bersama isteri-isteri itu ada tazkirahnya, ada perkongsian ilmunya, ada cadangan amal-amal ibadatnya. Begitu juga kalau kita lihat dalam konteks solat berjemaah. Alhamdulillah, PKP dengan sebab COVID ini, antara hikmah dan ibrah yang baik apa? Kita melahirkan ramai imam-imam yang tak pernah baca khutbah, akhirnya berjaya baca khutbah raya tahun ni. Tak pernah baca khutbah pun. Tapi kerana COVID ini, sembahyang raya di rumah, baca khutbah. Dan kita lihat berapa ramai imam-imam yang berjaya dilahirkan, memimpin solat tarawih, solat berjemaah, setiap waktu dibuat. Maka, sudah tentu amalan-amalan sebegini mendatangkan keharmonian dan kebaikan. Bila harmoni, tidak timbul isu nak fikir, nak bercerai. Kerana bercerai ini berlaku bila mana dia rasa tak harmoni dan tak seronok bersama ahli keluarga itu. Tetapi kalau perasaan tidak seronok itu telah dibuang keluar dan ada perasaan sayang sudah menutup keluarga itu, sudah tentu kebahagiaan tidak terfikir dalam kepala otak mereka ataupun ibu bapa terfikir untuk bercerai. Tak terfikir dah. Kerana kebahagiaan itu telah ada bersama mereka. Bagaimana tadi yang kita sebut? Amalan secara berjemaah tadi. Adanya bacaan Quran. Seorang bapa baca Quran boleh disemak oleh anak, boleh disemak oleh isteri. Seorang isteri baca Quran disemak oleh bapa dan anak-anak yang lain. Anak-anak disemak oleh kedua ibu bapa bacaan Quran. Itu baik. Seorang bapa berdoa, seorang bapa berdoa. Bukan hanya berdoa saja, menyebut pengharapan kepada anak-anak dalam doa. Supaya anak tahu apa sebenarnya harapan dan hajat bapa, hajat ibu bapa kepada anak itu yang dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baik. Dia dalam konteks keluarga ni, Doktor dan Hafsyaf serta para pendengar, yang paling penting adalah sentuhan, touching itu.
Touching apa? Touching hati. Bila mana kita berjaya sentuh hati, perasaan marah hilang, perasaan benci hilang, perasaan tak baik hilang. Ni nak sentuh hati. Bagaimana nak sentuh hati tadi? Itu kita sebut dengan amalan-amalan, dengan kaedah solat-solat berjemaah, dengan amalan yang kita buat secara bersama. Dan yang ketiga mungkin suka juga saya sebut, tidak cukup untuk memastikan hubungan keluarga ini hanya dengan adanya ilmu, hanya dengan adanya amal. Keluarga tersebut perlu mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh. Itu tidak boleh kita nafikan. Konteks hari ini, kedudukan ekonomi memberi kesan yang besar dalam keharmonian rumah tangga. Walaupun kita kata duit tidak boleh membeli kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu sebahagiannya datang daripada ekonomi dan duit yang sempurna. Itu tidak boleh kita nafikan. Sebagai contoh, kadang-kadang kebahagiaan bagi budak-budak itu dengan mainan, dengan toys, dengan anak patung dan sebagainya. Nak anak patung, nak mainan, kebahagiaan itu perlu melalui duit. Kalau tidak ada duit, maka tidak boleh nak beli toy. Itu bagaimana kebahagiaan itu hendak diwujudkan. Maka sudah tentu peranan ibu bapa ikhtiar semampunya sehingga kebahagiaan dapat diberikan melalui kekukuhan ekonomi. Bukan kaya itu sebagai tanda kukuhnya ekonomi, tetapi bagaimana kedudukan ekonomi itu dapat menyempurnakan semua keadaan. Dia boleh makan cukup, tak perlu menagih makanan dengan orang, tak perlu sampai pinjam beras dengan orang, tak perlu sampai minta sedekah untuk makan. Anak-anak dapat makan dengan makan yang sempurna. Mungkin tidaklah kita kata makan itu terlalu mewah. Tak adalah kita nak makan lobster ataupun daging wagyu hari-hari. Tetapi kadang-kadang bila mana anak itu diraikan, ahli keluarga itu diraikan dengan sate sebagai contoh, dengan ayam KFC sebagai contoh, sudah tentu itu boleh memberi kebahagiaan kepada mereka. Dan yang keempat, mungkin saya nak kongsi kaedah yang boleh kita kongsi bersama untuk memastikan kedudukan rumah tangga ataupun perceraian ini dapat dielakkan. Selain daripada ilmu, selain daripada pelaksanaan ibadat secara berjemaah, secara bersama, selain daripada kekukuhan ekonomi, perlu ada kepada skill komunikasi. Skill komunikasi sangat penting. Skill komunikasi. Ada orang dia boleh ditegur directly. Ada orang tak boleh. Ada orang dia boleh ditegur dengan kiasan-kiasan. Sebab itu kalau kita lihat, orang Melayu terkenal dengan kiasan. Antara kiasan-kiasan dia kata, mengata dulang paku serpih, mengata orang dia yang lebih. Itu kias. Sebenarnya kita nak kata pada dia, sebelum kau kata orang, tengok dulu diri kita. Maka orang Melayu itu kiasnya. Menggunakan pantun-pantun, kiasan. Ada orang nak touching, nak sentuh dia melalui bahasa-bahasa kiasan. Tapi ada orang tak faham bahasa kiasan itu. Perlu kepada direct tegur. Kalau kita lihat bagaimana Islam menunjukkan pentingnya komunikasi itu dan betapa besarnya kesan kepada komunikasi yang betul itu. Kalau kita lihat bagaimana dalam satu hadis, dalam satu kisah menceritakan satu hari dua orang cucu Nabi SAW, Hasan dan Husin, melihat satu orang pakcik tua yang mengambil wuduk dalam keadaan ambil uduk itu tidak betul kaedah pelaksanaan uduk itu. Jadi Hasan dan Husin ini sebagai budak yang muda, bagaimana kaedah nak menegur pakcik itu? Takut tegur karang dikatakan kurang hajar, takut tegur dengan cara directly, takut pakcik ini tak boleh terima. Maka diilhamkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang mengambil uduk dengan cara yang salah seperti mana pakcik itu buat, seorang lagi tegur kesilapan yang dilakukan oleh seorang lagi. Maka itu kaedah komunikasi untuk memberi teguran kepada pakcik itu tadi. Hatta dalam sembahyang, Islam mengajar kita dalam sembahyang komunikasi bila mana imam silap. Imam melakukan kesilapan dalam sembahyang, maka diajar kepada kita subhanallah supaya kesilapan itu diperbetulkan, atau kalau sekiranya kesilapan itu tertinggal sunat-sunat ab'ad, memadai dengan digantikan dengan sujud sahwi. Tetapi kalau melibatkan rukun, maka perlu diperbetulkan segera. Kaedah komunikasi itu diajar oleh Islam. Maka menjamin rumah tangga yang bahagia, komunikasi cara yang betul perlu diamalkan untuk mengelak perceraian. Kalau tidak, isteri tidak boleh menerima nasihat suami. Suami tidak boleh mendengar pandangan isteri. Anak-anak
hanya dengar apa yang disampaikan oleh ibu bapa, tak boleh nak beri pandangan. Sedangkan ibu bapa tidak semestinya betul semuanya. Ada ketikanya anak-anak memberi pandangan yang rasional. Ada ketikanya pandangan anak-anak itu kita boleh ambil sebagai panduan kita. Walaupun ada ketikanya pandangan mereka itu tidak boleh kita ambil. Maknanya bersikap terbuka dan berkomunikasi dengan cara yang baik. Kenapa? Komunikasi dengan cara yang betul itu menjamin keharmonian. Oleh kerana itu, ada 4 perkara yang sempat saya kongsikan bagaimana kita nak mewujudkan ataupun nak mengukuhkan hubungan kekeluargaan itu. Yang pertama tadi saya sebut, perlu adanya ilmu. Ilmu itu penting. Sangat penting kepada ilmu. Ilmu rumah tangga, ilmu agama. Ilmu agama of course lah penting. Kita nak melahirkan keluarga yang beriman, nak melahirkan keluarga yang beragama. Tidak boleh tanpa ada ilmu. Beramal tanpa ilmu akhirnya menuju kepada jalan yang salah ataupun sesat. Perlu ada ilmu untuk beramal itu. Kedua, yang sempat saya kongsikan pada malam ini, perlu kita beramal secara berjemaah. Kita beramal, buat amalan itu secara berjemaah. Itulah masa kita, istilahnya kita kata apa, bonding time lah di antara keluarga. Selama ni anak-anak semayang boleh jadi semayang sendiri-sendiri. Kalau banyaknya peranan guru-guru agama dan usaha-usaha di sekolah yang memberikan mereka ilmu. Ini masa ibu bapa memberikan ilmu kepada mereka. Dan yang ketiga, sempat kita kongsi tadi, kekukuhan ekonomi. Penting kepada keluarga yang bahagia untuk mengelakkan perceraian, perlu ada ekonomi yang kukuh. Dan yang keempat, sempat saya kongsi pada malam ini, komunikasi yang betul dan yang tepat bagi mengelakkan masalah miscommunication. Yang banyaknya juga punca kepada perceraian itu, punca kepada konflik rumah tangga itu disebabkan silap ataupun salah faham pada komunikasi. Wallahu alam. Cukup untuk pusingan ini, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Iqbal. Banyak juga tu poin-poin ni. Okey, saya paling suka poin yang bab ilmu tu. Kita ibu bapa ni kena main peranan penting lah, memberi ilmu kepada anak-anak. Macam-macam ilmu kita boleh bagi. Kita kumpul mamai, macam Ustaz cakap tadi, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu pun salah satu ilmu untuk kita kongsikan kepada anak-anak. Macam tu. Okey, Ustaz Iqbal dengan Dr. Zaizul. Okey, sebelum kita teruskan soalan kita, boleh tak kita baca soalan daripada komen? Boleh? Boleh. Okey, ini ada soalan daripada saudara Aiman Jasri. Okey, dia tanya, saya nak tanyakan pendapat kepada para panel mengenai keluarga yang tidak kisah dan tidak ambil endah. Apa pendapat para panel? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syukran kepada soalan daripada komen tu. Maknanya kita manusia ni pelbagai, ya. Ada yang cakna, ya, dan ada yang kurang cakna, dan kita kena lihat secara hati yang lapang, ya, hati yang tenang. Saya memetik ayat Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksud dia, apa dia? What is the meaning of the I recite Al-Quran first? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya redha tu, dan hati yang tenang, ya, hati yang tenang. Sebagai seorang mukallaf, kita membawa pelbagai watak, pelbagai tanggungjawab sebagai anak yang soleh, insya-Allah azam kita. Sebagai suami yang bertanggungjawab, ku anfusikum wa ahlikum nara. Kita bertanggungjawab untuk nak jaga isteri, keluarga kita daripada api neraka. Kita sebagai suami yang kena jaga.
dia tak tanya macam mana dengan orang lain tu. Macam mana dengan ni? Sebab kita kena lihat isteri anak kita adalah merupakan kita punya tanggungjawab. Itu ayat Quran tu. Ku anfusu ahlikum nara. Saya nak cuba bagi tamsil. Saya tak nak bagi takbih, tamsil. Secara kita sebagai orang Melayu yang bersopan santun. Dan kita kena melihat juga mengapa, macam mana Travelodge, mentor kita, Nabi Muhammad SAW diutuskan ke umat akhir zaman ni. Laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah. Maknanya dekat Nabi tu ada uswatun hasanah. Ada akhlak yang paling terpuji. Sebagai orang kata pesuruh Allah. Dan sebagai Habibullah. Dan kita baru ni pun kita baru sambut Maulud Rasul. Jadi nak ceritanya konsep karakter caring. Dan saya nak petik lagi satu hadis ya. Hadis yang berbunyi, sesiapa yang tak menyayangi, siapa yang tak ada beloved, tak ada loving dalam dirinya, maka dia tidak akan disayangi. Nampak ada sikit konsep magnet. Kalau kita baik, positif, aura positif, maka akan datanglah aura positif. Sama juga macam kita lah. Kan ada juga hadis, kalau kita buat baik pada mak dan ayah kita masa hidup dia, insya-Allah dek, anak kita pun, cucu cicit kita pun akan buat baik pada kita. Kan? Dan Allah bayar, ada juga hadis saya dengar lah, Allah bayar cash tau siapa yang buat derhaka pada mak ayah dia. Mak yang mengandungkan dia, yang melahirkannya dan 9 bulan, ya, maknanya dalam perut ibunya, dan dia bila dia lahir, ni ummi, dia menangis, ni adalah emakku. Tapi sini, ya, saya boleh sebutkan aspek China ni, dia dua lah. Kita kalau tengok pada segi personality punya teori, dua tau. Extrovert and introvert. Orang yang extrovert ialah orang yang jenis sosialnya smart. Orang yang personality extrovert, maknanya dia smart, dia jenis tak kisah, jenis relax, dan hati dia hati wajar. Dia jenis bukan jenis intrinsik. Intrinsik jenis terasa, jenis mendalam. Extrovert ni jenis sosial, jenis relax, jenis dia tak kisah apa yang orang cakap. Tu orang yang berpersonality extrovert. Tak kisah tau, yang extrovert punya personality. Yang ni kalau kita lebih detail lagi lah, segi trait personality, ada dua, A dan B. Tak, ini kalau anda belajar tentang teori lah, teori personality. Dan saya tak nak lagi hurai tentang Big Five personality. Saya nak hurai segi extrovert and introvert ni. Maknanya orang yang ini tak kisah, macam lampu isyarat kan. Ataupun signal kereta. Kita ni jenis skema hidup ni kan. Maknanya kita ikut Allah punya sunnatullah. Kan? Ikut Allah punya aturan. Kalau kita nak masuk kanan, kita sebelum tu kita dah bagi kanan. Tapi orang yang tak kisah, dia belasah aja. Sebab itulah maafkan saya lah. Ya? Maknanya benda-benda macam ni, kita berhadapan dalam masyarakat dan kita kena berlapang dada lah. Mutmainah. Maknanya kita kena belajar dan kita berdamai dengan kemaafan. Faham tak? Kita maafkan orang-orang yang jenis tak kisah. Faham saya? Ini orang yang potong queue. Faham tak dalam masyarakat ni? Ada Islam macam ni. Orang potong queue. Orang yang jenis relax. Macam tak pakai mask. Ini bawa anak-anak ke shopping center. Ini tak. Dia fikir dia kebal. Faham tak? Dia fikir dia kebal. Dia tak fikir pasal hablum minan nas. Macam kita lah. Kita ada solat dua yang wajib. Solat, mengapa solat sunat tu elok di afdal di rumah. Dan solat jemaah, solat ni, astagfirullahalazim. Solat fardu di masjid. Sebab lebih afdalnya kerana apa tu? Hablum minan nas. Maknanya di sini kita nak tekankan aspek dengan masyarakat ni, ada masanya kita perlu bermasyarakat. Dan ada masanya kita yang benda-benda yang sunat
kita untuk nak lahirkan keikhlasan tu, kita perlukan lilin yang terbakar lah. Saya bagi tamsil lilin yang terbakar ni maknanya kita kena juga berfikir hak kita ni ada juga hak orang lain. Macam gaji kita ni, gaji yang kita terima ni, kalau orang yang kerja makan gaji kan, ada hak mak dan ayah kat situ. Ada hak jiran kita. Ada hak yang lain punya masyarakat. Tak adalah tu yang apa yang saya kongsi lah tadi. Maknanya segi cakna saya tak nak hurai lebih-lebih sebab takut ada yang terkena. Tapi nak ceritanya Sarah Hafsyam, maknanya konsep kita ni, kita kena berdamai dengan kemaafan. Kita maafkan mereka. Mungkin mereka kurang ilmu. Mungkin mereka kurangnya kesedaran. Ya, tengok macam mana surah Nabi kita dengan orang Yahudi, dengan ada yang orang perempuan Yahudi tu kan. Maknanya Nabi tetap pergi ziarah dia walaupun dia taruh sampah lah, taruh najis dekat Nabi punya kepala. Tapi Nabi amat-amat comel, cantik Nabi punya akhlak. Ya, terbaik ummah. Nabi yang terbaik, Rasulullah. Kita pun tak tercapai dengan akhlak Nabi ni. Saya setuju lah. Sikit je lah saya urat, tapi panjang lebar tu. Maafkan saya detail sikit lah. Mungkin soalan ni soalan pasal tak cakna ni, saya memang cantik lah untuk COVID-19 ni. Sebab ramai yang sebenarnya yang tak cakna. Kita kena fikir lah pasal, bukan fikir kita sahaja. Sebab kita nak masuk surga ni, bukan hanya kita. Kita nak bawa bersama, tim. Bawa isteri, anak kita, jiran kita, keluarga kita, taman kita, kampung kita, bandar kita, negeri kita, negara kita masuk surga sama-sama. Tapi bukan senang. Bukan senang untuk nak bawa masyarakat yang pelbagai. Tapi kita kena husnuzon lah. InsyaAllah. Wassalam. Sorry panjang. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Zaizul. Dengan hujah yang begitu bersemangat. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya boleh kita turunkan kepada soalan kepada Ustaz Iqbal. Boleh Ustaz? Silakan, insya-Allah. Okey. Sejauh mana perceraian yang berlaku akan memberikan kesan negatif kepada anak-anak? Lebih-lebih lagi di musim pandemik ni, Ustaz. Okey, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih saudara moderator, saudara Hafsyam dan juga rakan panel Dr. Zaizul. Kalau kita lihat bagaimana keadaan perceraian itu berlaku, sudah tentu dia memberi kesan. Dan walaupun ada yang menyebut adanya kesan positif, sudah tentu perceraian itu satu penyelesaian kepada masalah rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonian lagi. Islam menyuruh kita berkahwin. Islam suruh kahwin. Dalam Quran pun disebut dalam Quran, ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Disebut dalam Quran tentang tuntutan berkahwin itu. Dan Islam juga menyediakan satu metod ataupun satu jalan untuk keluar daripada perkahwinan yang gagal. Bukan semua perkahwinan itu berjaya sebagaimana yang dibayangkan. Memanglah kalau kita tengok dalam TV, kalau kita baca dalam cerita-cerita, memanglah baca dalam cerita-cerita 1001 malam, banyak cerita menceritakan perkahwinan itu bahagia, putera kahwin dengan puteri dan sebagainya. Tetapi realitinya tidak semua rumah tangga itu bahagia sebagaimana yang digambarkan dalam TV itu. Sudah tentu nak dalam orang melayani rumah tangga itu, ada ketikanya badai datang, ada ketikanya tsunami, 4-5 tingkat dia punya tinggi dia. Dan ada ketikanya kemusnahan itu sudah tidak boleh diperbaiki. Maka Islam menyediakan satu jalan keluar kepada rumah tangga yang gagal, iaitu perceraian. Dan perceraian ini dibenarkan oleh agama. Walaupun ada hadis yang menyebut satu benda yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah talak. Di antara benda-benda halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Dia halal tapi Allah Taala benci kepada perbuatan cerai ini. Walaupun begitu, sudah tentu
perceraian itu ada pro and cons dia. Ada juga dari sudut positif, ada daripada sudut negatif. Tapi hari ni mungkin kita nak cerita dalam masa yang ringkas ini, nak cerita apa kesan negatif kepada anak-anak bila mana berlaku perceraian rumah tangga. Kalau kita lihat hari ini dalam konteks realiti masyarakat, anak memerlukan ibu dan bapa. Itu tidak boleh kita nafikan. Seorang anak perlu kepada ibu bapa. Kerana tidak cukup hanya ada bapa tanpa ibu. Tak cukup. Dan tidak cukup hanya ada seorang ibu tanpa bapa. Melainkan ada sumber-sumber yang lain yang mungkin boleh membantu. Tetapi dua ini saling diperlukan oleh seorang anak untuk dalam proses pembesaran hinggalah dia menjadi dewasa. Itu diperlukan. Bila mana salah satu daripada pilar tiang kehidupan mereka ini sudah tiada, sudah tentu dia akan memberi kesan yang sangat tidak baik kepada anak. Antara kesan yang boleh kita lihat sudah tentulah yang pertama dari sudut mental dia, dari sudut emosi dia. Tekanan. Anak-anak sudah tentu akan berdepan dengan tekanan. Kadang-kadang ada sebahagian daripada ibu bapa yang menzahirkan pergaduhan di hadapan anak-anak. Anak-anak melihat pergaduhan yang berlaku dalam kalangan mereka. Sehingga kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Sehingga menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik, mencarut dan sebagainya. Dan ada lagi yang lebih ekstrim sehingga ada kepada penggunaan kekerasan seperti kayu, rotan ataupun tangan dan sebagainya sehingga mendatangkan kecederaan. Dan ini dilihat oleh anak, sudah tentu dia mengganggu mental pembesaran anak-anak itu. Itu tidak boleh kita nafikan. Yang kedua, bila mana emosi mental anak terganggu, dia akan mengganggu pembesaran anak untuk menjadi seorang yang sihat dari sudut emosinya. Dia akan ganggu. Bila dia tidak boleh mengawal emosinya dengan stabil, state dia tidak boleh dikawal dengan stabil, dia akan menzahirkan apa yang ada dalam dirinya. Kebencian, tekanan. Dia akan menzahirkan, dia akan melepaskan segala perkara-perkara yang terpendam dalam hatinya. Marah, baran dan sebagainya. Dan dia mengeluarkan apa yang terpendam dalam hatinya itu dengan tindakan-tindakan luar daripada apa yang boleh dia buat. Sehingga ada dalam kalangan anak-anak yang tekanan disebabkan perceraian itu, ada yang sampai mengambil dadah. Ada yang sampai mengambil bahan-bahan terlarang seperti pil-pil ekstasi dan sebagainya. Malah ada yang lebih ekstrim lagi dengan perbuatan-perbuatan sehingga sampai jadi perompak penjenayah, sehingga sampai jadi pembunuh dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, data pun menunjukkan sebahagian daripada mereka-mereka yang tersabit dengan kes Juvana ini adalah datang daripada keluarga yang terpalit dengan isu perceraian itu. Kemudian bila mana tekanan ataupun emosi yang tidak stabil ini berterusan kepada anak, sudah tentu dia melahirkan satu tingkah laku ataupun masalah sosial dalam kalangan mereka-mereka yang terkesan dengan perceraian ini. Kalau kita lihat kadar masalah jenayah dalam kalangan budak-budak bawah umur ataupun kalangan mereka-mereka yang remaja tinggi. Sepatutnya macam saya sebut pada sesi tadi, keluarga yang bahagia itu dipenuhi dengan amalan-amalan yang dibuat secara bersama. Bila dibuat secara bersama, diisi kehidupan mereka dengan perkara-perkara yang baik. Sudah tentu tidak ada dalam pemikiran anak-anak itu untuk mengisi perkara-perkara yang lain. Sekarang isunya apa? Mereka tidak dapat mengisi jiwa mereka dengan perkara-perkara yang sepatutnya. Maka mereka akan mencari benda lain untuk mengisi. Itulah wujudnya kumpulan-kumpulan black metal. Itulah wujudnya kumpulan-kumpulan penyertaan anak muda dalam aktiviti yang tidak memberi manfaat. Raver lah apa dan sebagainya. Ada aktiviti-aktiviti yang tidak baik, yang tidak memberi faedah dibuat. Kenapa? Kerana jiwa mereka kosong. Duduk di rumah, masalah tekanan di rumah. Keluar daripada rumah, maka mereka isi dengan aktiviti-aktiviti persekitaran yang tidak baik itu. Kemudian, bila mana antara kesan negatif kepada akibat perceraian ini, dari sudut akademik anak-anak, itu tidak boleh kita nafikan. Tekanan anak-anak menyebabkan anak-anak tidak dapat belajar dengan sempurna, tidak dapat ilmu yang sewajarnya. Bila ilmu tidak ada, masa depan anak gelap.
kita cakap terus terang, konteks hari ni dunia memerlukan akademik. Dunia hari ni memerlukan akademik. Sekurang-kurangnya sijil. Walaupun kita kata hari ni, walaupun kita sebut ilmu itu tidak boleh diukur hanya dengan sekeping ijazah, dengan satu sijil ataupun satu transkrip saja, tetapi dunia hari ni menuntut kepada itu. Dunia hari ni menuntut kepada itu. Nak mohon kerja, walaupun dia pakar macam mana pun, dia ada tinggi kemahiran, tapi kalau tak ada sijil SPM, susah orang nak ambil kerja. Kalau hari ni dia nak menjadi guru dan sebagainya, dia perlu ada kemahiran-kemahiran dan persijilan yang perlu dia ada untuk menjadikan dia seorang guru. Walaupun tanpa sijil, tanpa itu dia seorang yang alim sebagai contoh. Tapi kunci ataupun nilai kepada akademik itu penting. Bila mana masalah perceraian berlaku, anak-anak tidak dapat pendidikan ataupun tidak dapat mempelajari akademik dengan cara yang sempurna. Ini memberi kesan jangka masa panjang kepada anak-anak sehingga akhirnya mereka tidak dapat pekerjaan yang baik, mereka juga berdepan dengan tekanan ekonomi, akhirnya menjurus kepada perbuatan-perbuatan jenayah, ragut, bunuh, rompak dan sebagainya. Itu dari sudut jangka masa panjang. Kemudian mungkin yang terakhir kalau saya boleh sebut pada hari ini di antara kesan-kesan negatif yang lain adalah anak-anak ini kita nak melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah sebagai aset kita. Tetapi bila mana masalah perceraian ini berlaku, sebahagian besar anak-anak ibu bapa tidak boleh melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Ilmu kurang. Tekanan diri, tekanan emosi, tekanan kepada keluarga, tekanan ekonomi, malu, diaibkan oleh kawan-kawan dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka nak menjadi aset yang berharga kepada ibu bapa? Bagaimana mereka nak menjadi manfaat yang besar kepada masyarakat? Bagaimana mereka nak menjadi satu nilai yang besar ataupun aset yang baik kepada negara? Itu di antara kesan yang boleh kita lihat bila mana perceraian berlaku. Kita telah hilang modal insan ataupun modal manusia untuk kita gunakan sebagai pembangunan negara, sebagai pembangunan ummah, sebagai pembangunan agama. Disebabkan perceraian tadi. Kesan dia bukan hanya melibatkan emosi anak-anak, bukan hanya melibatkan masa depan anak-anak, tetapi negara juga hilang satu orang pemimpin muda. Malah menambahkan, kalau jadi lebih buruk, menambahkan lagi bilangan penjenayah. Itu di antara kesannya ke masa panjang. Bukan semua begitu, tetapi ada di antara mereka-mereka yang terlibat dengan perkara-perkara ini berpunca ataupun datangnya daripada keluarga yang bermasalah. Dan yang bermasalah itu merujuk kepada perceraian tadilah. Sebab itu ibu bapa dalam nak bercerai dan sebagainya perlu memikirkan kesan-kesan, dua kesan ini. Kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang. Dan ini akan mengganggu emosi anak-anak. Cukup ganggu para pendengar semua. Sebab itu kesan daripada tindakan yang kita buat hari ini perlu difikirkan panjang supaya kelak kita tidak akan menyesal dengan tindakan yang kita buat pada kali ini. Wallahu alam. Cukup mungkin untuk pusingan kali ini insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Iqbal dengan isi yang begitu mantap sekali. Okey, saya nak rumuskan sikit. Isu bercerai ini memberikan impak yang negatif kepada keluarga, lagi-lagi kepada anak-anak. Sebab kalau berlaku perceraian ni, anak-anak akan rasa hilang tempat bergantung. Sebab ibu bapa ni lah tempat mereka bergantung. Dan anak-anak akan rasa ingin buat haluan sendiri. Sebab mereka akan rasa yang ibu bapa mereka dah tak sayangkan mereka macam tu. Okey, seterusnya kita teruskan kepada soalan untuk Dr. Zaizul, iaitu bagaimana pula dengan pasangan yang kehilangan kerja? Mungkin selepas kehilangan kerja mereka saya. Bagaimana pula dengan pasangan yang kehilangan kerja? Mungkin selepas kehilangan kerja, mereka mungkin ada isu antara satu sama lain. Jadi apakah pendapat doktor isu yang sebegini dan bagaimana cara mengatasinya? Okey, alhamdulillah, syukran. Sia-sia in Chinese language pada puan Hasyad.
ada Cik Asham dan juga Ustaz Iqbal. Kita dah penghujung ni, jam dah 10.20 malam. Dan saya sebenarnya tertarik juga tu dengan apa yang diulas oleh Ustaz Iqbal kita yang banyak knowledge dan banyak pendedahan dan pengalaman lah sebagai pegawai HEPA di Queen yang bersama para pelajar di Melaka sebagai Melaka bandar bersejarah. Ya. Cantik Melaka ni. Queen pun indah tempatnya. Okey, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sebenarnya tadi Encik Isyam ada tanya saya pasal tu. Mungkin soalan tu saya rasa ada sikit kekaburan dan saya nak sini saya mungkin boleh saya simpulkan sedikit lah ya. Dan cuma saya tertarik dengan satu hadis ya. Hadis yang bagi saya kalau kita betul-betul mendengar dan cuba orang kata melihat dengan pandangan mata hati, ya, kita akan mempunyai keisanan yang tinggi lah dengan isteri ni. Masa awal sebelum kahwin, I love you, maknanya kita cinta, ya, kat isteri kita, kat perempuan selepas ibu kita, maknanya. Dan kita dalam hidup ni kita ada perempuan yang kita sayangnya, ibu kita, kakak kita dan isteri kita. Dan isteri ni adalah anugerah. Dan kita tak kenal isteri kita. Dia cinta ilahi. Cinta yang hadir ialah dengan izin Allah Ta'ala kita dipertemukan. Ya? Dan bila dah anak, macam saya lah, anak dah 7 orang ya. Dah 7 orang anak. Yalah. Dah hampir 2 dekad lah kan. Hampir yalah, kita isteri dah kenal kita secara mendalam dan kita pun dah kenal isteri secara mendalam. Dia bertukar tau. Perasaan, rasa cinta tu kepada kasih. Kasih. Sebab kita sekarang ni, ialah macam saya dah umur 43 tahun di ambang. Maknanya, ialah kan ada dekat Al-Quran dan sebagainya. Maknanya umur 40 tu adalah umur yang teka-teki kan. Kan Ustaz Iqbal kan? Umur yang teka-teki. 40. Maknanya kita makin ke penghujung. Kita nak meninggalkan dunia ni. La'ibu walahu ni kan. Dan mata'u ghurur. Dunia ni nikmat yang sedikit kalau nak dibanding ke akhirat. Ya, ayat Quran ni. Maknanya nak cerita di sininya, mengapa aspek cinta ni berubah pada kasih. Cinta peringkat awal ialah wah kita masih ialah dengan pinggang rampingnya mak isteri yang mendengar ya, dengan kulitnya terik, licin semua sekali apa. Tapi bila beranak, anak ramai, ialah makin sihat isteri kita kan, makin montel. Jadi adakah kasih kita, sayang kita pada isteri kita berubah? Kalau kita cintakan bunga akan layu kan Ustaz Iqbal kan. Kalau kita cintakan manusia mati ni. Kan, maknanya kita cintakan, tapi kita cintakan isteri kita disebabkan lillahi ta'ala. Maknanya isteri di dunia dan isteri di akhirat. Kita nak biar cinta kita ni, kita sekali aja akad nikah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebab yang berikut. Sah tak saya ni Ustaz Iqbal? Sah. Tak. Kita dengan disaksikan, macam saya lah dulu kan masa saya kahwin, disaksikan mak saya, arwah pakcik saya, arwah mak mertua saya, maknanya semua saksi. Dan kita kena faham, masjid sebagai saksi, adanya malaikat di situ dan Allah Ta'ala sebagai saksi kita sebenarnya. Kita suatu amanah tau isteri ni. Bagi seorang lelaki yang bertanggungjawab, cubalah ambil amanah tu sampailah ke penghujung nyawa. Isteriku, sayangku, kasihku. Maknanya biarlah kita ni
cukuplah sekali, tak adalah. Kita ni orang lelaki boleh sampai ke 4 kahwin kan. Tapi kalau boleh lah, yang tu yang mampu. Yang mampu. Tapi itulah yang saya di sini saya nak sedikit macam gambaran lah. Maknanya cabaran rumah tangga ni dia pelbagai, ya. Kita tengok cerita Piramli kan, pelbagai, maknanya atas rezeki lah, ya. Maknanya kita bukannya sehebat Sayyidina Ali, ya, untuk kita impikan Saidina apa ni, Zainab ataupun macam kita, yalah, Fatimah kan. Sorry, saya silap. Maknanya nak ceritanya, kita ni hebat ke kita ni? Kita ni umpama pakaian kan, sekali melengkapi antara suami dan isteri. Jadi di sini bila cabaran yang datang ni kan, dulu masa sebelum kahwin, kita siap kata cabaran, gunung berapi, lautan apa ni? Lautan api sanggup direnangi. Sanggup kita renangi. Ini pula lautan COVID-19, pandemik. Tak nampak ni. Tapi nak ceritanya kesucian dah hati. Tautan, ikatan antara suami isteri ni, kalau kita ikat dengan Al-Quran, kalau kita ikat dengan hablu minallah, ikat dengan Allah Ta'ala, cinta ilahi, insya-Allah yang kekal. Walau datang, walau cabaran duit, walaupun rumah sempit, walaupun anak ramai, walaupun makan tak ada, tapi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan saya nak sebut satu hadis ni, daripada Suhaib bin, ya, yang telah ni meriwayatkan, sungguh ajaib orang mukmin ni. Sungguh ajaib, pelik orang mukmin ni. Semua urusannya adalah baik dan tak ada seperti itu melainkan mukmin sahaja. Semua comel, semua baik orang mukmin ni. Dan jika ditimpa kesenangan, ia akan bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan pula, ia bersabar. Maka baik juga untuknya. Hadis riwayat Muslim 299. Sini nak ceritanya, kita pahit dan manis, macam asam macam kita masak lah, ya. Ada masak, tadi saya makan ikan singgan. Ikan singgan ni tak manis, maknanya dia masam sikit, sedap. Isteri masak, yalah, kita dah kenal dah, ini isteri punya masakan. Maknanya kita cuba senyum. Kita faham dengan anak yang ramai 7 orang, kan, yang saya masih kecil-kecil lagi. Maknanya susah untuk isteri masak. Kita senyum saja. Kita tak banyak cerewet lah bab hidup ni. Kita cuba berlapang dada. Maknanya kita sebagai seorang suami yang orang kata sporting lah, ataupun yang selalu berlapang dada, kita kena berdamai dengan kemaafan. Kita kena cool. Kita kena cuba cool, tenang, walau apa pun. Ya, sebab kita kena lihat anak-anak kita ni perhati tau. Sebab anak-anak yang dilahirkan dalam suasana mak ayah bergaduh, mak ayah keluar apa-apa ayat-ayat yang nista, bahasa-bahasa yang, ialah pelbagai bahasa yang, ya, maki-maki, apa-apa, faham, dalam suasana yang ni semua keluar. Tapi kita cuba, innallah ma'as-sabirin, sabar, cool, tenang, tarik nafas. Kalau marah, duduk, ambil air semayang, ambil air wuduk. InsyaAllah dia pergi. Banyak ayat Quran yang kita boleh baca bila kita ni, yang macam ya Latif, kan banyak macam ustaz-ustaz yang kita, Allahu Latifun bi'ibadihi yazkur masya'uhal qawiyul azim, dan juga ala ya'mul harwal Latiful Hadir dalam surah Al-Mulk. Banyak ayat-ayat lagi ayat Quran yang Latif tu, yang artinya yang lembut. Kita baca dan juga kita boleh tiup dekat dengan isteri kita, anak-anak kita, ya, macam ayat pengasih lah. Tapi nak ceritanya, damaikan selalulah. Hidup ni amat singkat. Mengapa kita nak bad mood, nak apa lagi dengan, dan ada juga hadis yang saya bawa sedikit, maaf masa ni nak habis dah.
Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik daripada kamu terhadap keluargaku. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah yang paling mulia dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tak mempunyai budi pekerti. Riwayat Abu As-Sahih. Dan juga di sini nampak di sini, maknanya kita ni orang lelaki kuat. Orang lelaki ni ada kekuatan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'. Maknanya orang lelaki lebih pada, tapi kita cuba guna, tapi orang lelaki ni kalau sakit, demam, kalau nak pergi masak tak boleh dah. Kalau nak bangun malam untuk buat susu untuk anak dia tak boleh dah. Manja sikit orang lelaki ni. Tapi orang perempuan, kalau dia demam, dia boleh lagi masak untuk kita. Betul tak? Ustaz Iqbal? Kan? Yang ni Betul. yang kelebihan perempuan. Maknanya, dan kalau kita ni mengandung, kita ni kalau Allah kita ni yang mengandung anak kita kan. Orang lelaki ni saya rasa asyik gugur saja, betul tak? Anak tu asyik gugur saja. Maknanya kita ni orang lelaki ni mungkin ialah perempuan ni dengan lemah gemalai dia, dengan unsur tulang rusuk yang kiri Nabi Adam, tapi dia dapat menggegarkan dunia. Itulah kelebihan orang perempuan kan. Sorry lah, saya rasa saya tak nak hurai lebih-lebih sebab Ustaz Iqbal dah banyak dah simpulkan cara lengkap. Semua saya sekadar nak lengkapkan lah. Maknanya yang penting di sini ialah cintalah selagi mereka masih ada di hadapan kita. Dan siapa yang signifikan dalam hidup kita? Isteri kita, anak-anak kita. Tanpa mereka, kita ialah yang tu belum lagi mak ayah, mak kita. Doa mak kita, doa ayah kita, siapa kita. Dan orang yang terdekat lah. Sebetulnya para sahabat dan para jiran semua sekali. Yang utama. Tapi peluklah kita, peluk tak? Kita semua punya, macam isteri kita, anak kita dalam hari ni, peluk tak isteri kita ke, anak kita ke? Kita peluk isteri kita, bukan hanya peluk masa tengah berkehendak, tak, masa-masa biasa. Peluk dengan sayang. Adapun anak kita, pagi ni kita peluk tak anak kita? Peluk dengan sayang. Bila kita sentuhan ni yang aura positif, insya-Allah, dan dengan Allah punya rahmat, ialah nantilah kita lagi mungkin ada kita nak simpulkan. Ya, kita masa pun dah nak habis ni. Ya, saya rasa saya bagi balik pada adik saya ni, Sarah Absyam. Mungkin lepas ni kita akan coba balik lah apa-apa yang boleh kita tips untuk suami isteri yang dicintai oleh para malaikat dan Allah Ta'ala lah, insyaAllah. Saya serahkan baliklah kepada Saudara Hafsyam ni untuk seterusnya. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Zazul. Banyak juga hadis Dr. Zazul kongsikan kita. Semoga hadis-hadis ni dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Okey, sebelum saya teruskan kepada soalan Ustaz Iqbal, saya ingin memohon kepada audiens semua untuk keep sharing supaya ramai lagi dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat malam ni. Okay, insyaAllah. Okay, saya teruskan kepada Ustaz Iqbal. InsyaAllah ni soalan terakhir insyaAllah. Boleh tak Ustaz kongsikan amalan-amalan atau doa-doa yang boleh dilakukan untuk mendapatkan keredaan Allah dan menjauhkan daripada isu perceraian sekaligus mendapat sakinah? Mendapat sakinah, mawaddah, warahmah dalam alam perkahwinan, khususnya golongan yang baru berkahwin, supaya tak tahan hingga ke jannah, insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita sampai pada soalan terakhir pada malam ini. Secara ringkas saja saya pada malam ini, kerana banyak perkara dan tips telah dikongsi oleh Dr. Zaizul. Saya nak sebut sedikitlah saudara dan saudari, para pendengar, beberapa amalan yang mungkin boleh kita kongsi bersama. Yang pertama, saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan. Ini juga untuk diri saya, yang macam mana yang saya dah sebutkan tadi, untuk mengekalkan suasana kebahagiaan rumah tangga. Di antaranya adalah kita
disebut di awal tadi, praktikkan amalan secara berjemaah itu. Solat berjemaahnya, baca Quran berjemaahnya, usrah, tuntut ilmu secara bersama dalam keluarga dan sebagainya. Yang kedua, juga tadi telah disebut oleh doktor tadi, perlu ada penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pasangan dan kepada ahli keluarga. Ini perlu, tuan-tuan. Doktor sebut tadi, bagaimana isteri kita yang penat, isteri kita yang telah meluangkan masa bekerja, banyak masa tetapi dalam keadaan penat, dalam keadaan tidak sihat, dalam keadaan kehausan tenaga, masih lagi boleh berjalan, boleh berdiri dan ke dapur, keluarkan ikan daripada peti ais, letak ikan di sinki, basuh pinggan, ambil beras, boleh lagi buat kerja-kerja begitu. Sedangkan sebahagian daripada kita, pasangan, bila dah balik kerja, kita duduk depan TV, order saja. Malam ni nak makan tu ya, nak air tu, nak air ni dan sebagainya. Ini perlu diakhiri dengan ucapan terima kasih. Mesti ada penghargaan. Dia sebabnya kita tidak menghargai ni kerana kita belum diuji dengan kehilangan. Bila mana kita telah diuji dengan kehilangan, barulah kita tahu betapa besarnya nilai keberadaan ataupun adanya dia dengan kita. Jangan main-main. Bila mana Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok sama ada kita menghargai atau tidak, diambilnya nikmat itu. Allahu Akbar. Tak ada isteri ni bukan senang. Ada orang kata tak ada isteri boleh kahwin lain. Tak ada suami boleh kahwin lain. Oh, pada saya tidak sama, doktor. Isteri yang kita ada yang pertama dengan isteri yang berikut-berikutnya. Belum tentu sama. Kenapa? Setiap manusia itu dia ada karakter dan ada cara tersendiri. Kita dah serasi dengan dia 20 tahun, 10 tahun, tiba-tiba tiada. Kita nak serasi dengan orang yang baru, makan masa lagi. Hari pertama kahwin, mungkin bahagia, kedua, ketiga, keempat. Akhirnya masing-masing akan tunjukkan kelakuan masing-masing. Perangai sebenar. Perangai sebenar ni kita nak dapat keserasian semula ni payah. Semasa kita bercinta, macam yang doktor sebut tadi lah, semuanya baik. Masa bercinta semua seronok. Bila dah kahwin, dulu masa kita bercinta, kalau kita makan dengan pasangan, dengan girlfriend kita ataupun dengan keluarga bakal mentua kita pun, nak kentut pun kita bangun, excuse me, nak pergi kentut kat tandas. Lagi jauh, doktor. Bila dah kahwin, tengah makan tu kita kentut. Tak kira dah. Maknanya nak dapat keserasian itu bukan perkara senang. Sebab itu hargai, ucapkan terima kasih di atas pengorbanan dan usaha yang telah mereka buat untuk menjaga rumah tangga. Dan yang ketiga, ini juga di antara perkara yang penting. Saling memaafi di antara satu dengan yang lain. Kalau boleh lebih baik, kita praktikkan sebelum tidur. Pegang tangan isteri ataupun cakap dengan isteri, say sorry lah hari ni kalau ada apa-apa silap yang I buat. Dia pun sama juga. Kalau ada silap-silap apa-apa, dia pun maaf. Bayangkan bagaimana suami isteri yang saling bermaaf-maafan dan saling memaafkan. Tidurnya kedua-duanya itu dalam keadaan saling memaafkan dan saling meredai. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada pasangan dan keluarga itu. Ini yang mungkin kita jarang nak praktikkan. Jarang kita nak buat. Minta maaf. Budayakan anak-anak. Bila nak tidur malam, minta maaf dengan ayah, minta maaf dengan mak. Kalau kita boleh budayakan perkataan mohon maaf, minta maaf, dalam keluarga kita, insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan itu. Dan mungkin ada beberapa perkara lagi, di antaranya saling doa-mendoa. Doktor sebut tadi, doakan isteri kita, sebut depan dia pengharapan kita. Kemudian mungkin juga yang antara yang akhir saya nak sebut di sini adalah saling meletakkan nilai-nilai positif. Disebut awal tadi, cakap benda-benda yang positif. Buat benda-benda yang positif. Zahirkan benda-benda yang positif. Walaupun kita nak marah tapi cool, senyum. Positif itu. Kalau kita nak tegur, gunakan bahasa-bahasa yang positif. Anak nak pergi sekolah, cakap benda-benda yang positif. Cakap benda-benda yang positif supaya kehidupan kita diselaputi ataupun dipenuhi dengan perkara-perkara yang positif. Dan saling percaya di antara pasangan dengan pasangan. Kepercayaan ni cukup penting. Trusted ini penting. Ini suami balik lambat, ada prasangka yang tidak baik. Isteri keluar, ada prasangka yang tidak baik. Bila balik, hilangnya kepercayaan itu di antara punca pergaduhan itu. Jadi, saling percaya mempercayai dan letakkan kepercayaan sepenuhnya dan doa semoga Allah Ta'ala beri perlindungan kepada dia dan elakkan dia daripada buat perkara-perkara yang tidak baik. Kita serah tawakal pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu. Yang di belakang itu Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang jaga dia.
kita pulangkan dia pada Allah Ta'ala. Nak pergi kerja, pesan pada suami ataupun pesan pada isteri, saya tak boleh ikut you sampai ke tempat, sampai ke office. Apa yang you buat dekat office, apa maksiat ataupun you buat, ataupun apa kebaikan yang you buat, saya tawakal semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang jaga you sebaik-baiknya, selamat pergi, selamat balik. Kadang-kadang bila kita meletakkan Allah Ta'ala dalam ucapan kita, meletakkan sandaran kita kepada Allah Ta'ala, itu lebih memberi kesan daripada kita kata, make sure you jangan buat jahat ni, jangan buat perangai kat luar. Daripada kita cakap begitu, dengan kita sebut Allah Ta'ala dalam ucapan itu, sebutan Allah Ta'ala itu dia lebih menusuk. Oi, wife kita warning kita, dia tak mau jaga kita, dia suruh Allah Ta'ala jaga kita. 24 jam Allah Ta'ala jaga kita. Itu lebih memberi sentuhan kalbu kepada kita. Dan yang terakhir, beberapa doa daripada hadis Nabi SAW, daripada Al-Quran yang boleh kita ambil. Di antaranya, kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan ayat 74, ni di antara doa yang masyhur. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apa makna dia? Wahai Tuhan kami, Rabbana hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, isteri-isteri kami, wa zurriyatina, dan keturunan anak pinak kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk hati kami, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa itu. Jadilah kami pemimpin kepada orang yang memimpin ke jalan takwa itu. Dan banyak lagi doa-doa yang lain, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam surah di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang popular, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Itu di antara doa-doa yang popular daripada Al-Quran. Kalau kita tengok dalam surah Ibrahim ayat 40, doa yang saya bacakan tadi, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu aku orang-orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa aku ini. Itu di antara surah Ibrahim ayat 40. Kemudian ada lagi dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Zurriyatan tayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan menerima segala permohonan itu. Dan banyak lagi doa-doa yang lain daripada hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya mungkin satulah doa daripada hadis ini yang boleh saya kongsi. Doa mohon cinta dan kasih sayang daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta-cinta orang yang mencintaimu, dan aku memohon kepadamu amalan yang dapat menyampaikanku kepada cintamu. Maka sama-samalah tuan-tuan, ambil doa-doa daripada Al-Quran ini, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan sebelum saya nak akhirkanlah, mungkin slot saya ruang yang ada pada malam ini, untuk mendapat kebahagiaan rumah tangga, untuk selamat kita daripada perceraian itu, tidak boleh lari daripada ikut bagaimana tauladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tauladan yang cukup baik. Nabi SAW, walaupun dia sebagai seorang pemimpin negara, walaupun sebagai seorang panglima perang, walaupun Nabi itu sebagai Rasulullah, tetapi dalam konteks manusia itu, bagaimana Nabi dengan isteri-isteri Nabi bersifat romantik, dengan sifat kasih sayang. Bagaimana Nabi SAW melayani isteri-isteri Nabi. Tauladan-tauladan inilah yang boleh kita ambil untuk membina sebuah keluarga yang cukup baik. Dan saya nak akhirkan tuan-tuan, para pendengar semua, doktor, dengan sebuah kisah. Bagaimana romantiknya Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai akhirlah, dalam setengah minit. Aisyah ni kita tahu di antara isteri yang Nabi kahwin pada usia yang muda. Sudah tentulah Aisyah ni dia ada sedikit perangai kekanak-anakan itu kerana dia budak muda. Dalam riwayat sebut, Nabi SAW dia akan menggilirkan rumah-rumah isteri Nabi. Kalau kita tengok rumah-rumah isteri Nabi tidak berapa jauh di antara satu dengan yang lain. Nabi ada beberapa ramai isteri, maka Nabi akan menggilirkan malam-malam isteri-isteri Nabi SAW. Aisyah ni setiap hari dia akan jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, malam ni giliran siapa? Dia akan tanya, malam ni giliran siapa?
Dan dia akan tanya lagi, ya Rasulullah, bila giliran aku? Maka Nabi kata, malam ni bukan giliran kamu, malam ni giliran orang lain. Kamu nanti. Hari esok dia manggil lagi jumpa Nabi, ya Rasulullah. Malam ni siapa? Nabi pun jawab, malam ni isteri yang ini. Bila aku? Malam esok kamu. Kemudian hari esoknya dia jumpa lagi Nabi, ya Rasulullah. Malam ni giliran siapa? Malam ni giliran kau, ya Aisyah. Dia kata apa pada Nabi, ya Rasulullah. Hari ni giliran aku berhajat nak masakkan kamu. Apa yang kamu nak makan? Apa yang kamu nak makan? Maka Nabi SAW dengar Aisyah ni nak masakkan Nabi makanan. Nabi senyum. Kerana Nabi tahu Aisyah ni, dia tidak berapa pakar ataupun tidak berapa arif dalam masakan itu. Maka Nabi request pada dia, sebagai seorang suami, bila mana isteri offer, dia request nak makan sop kambing. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun balik masak. Nabi SAW selepas saja balik daripada masjid, Nabi terus pergi ke rumah Aisyah. Aisyah tunggu Nabi di rumah. Bila mana Nabi sampai di rumah, Aisyah sambut Nabi, dudukkan Nabi dan layan Nabi dengan cara yang paling beradab. Kemudian Aisyah ambil sup kambing tadi, bawa depan Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, boleh tak hari ni kalau aku nak suap kamu? Nampak? Bagaimana romantiknya isteri Nabi layan Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak hari ni kalau aku nak suapkan kamu? Ada dalam kalangan kita, last suap masa kahwin dulu. Punya lamanya dah. Jadi, lepas tu, last suap pun masa suami masuk hospital dulu. Lepas tu tak boleh nak buat apa. Suap isteri kena suap. Jadi, Nabi kata silakan. Nabi pun izinkan Aisyah untuk suap Nabi makanan. Maka, dalam riwayat sebut apa? Bila mana Aisyah sudukan sup itu untuk suap kepada Nabi SAW, belum sampai sup itu ke mulut Nabi, Nabi sudah boleh bau masinnya sup itu. Nabi sudah boleh bau masinnya sup itu. Maka Nabi SAW, bila Aisyah suap, Nabi telan. Suap yang pertama, Nabi telan. Suap yang kedua, Nabi telan. Suap yang ketiga, Nabi telan. Nak masuk suap yang keempat, Nabi dah tak boleh tahan. Masin ni tak boleh buat main-main, tuan-tuan. Masin ni. Ni bukan, tak boleh kompromi masin. Maka Nabi SAW, adab Nabi bagaimana? Isteri tu masak masin. Nabi tak komplain. Apalah kamu ni masak masin. Nabi tak komplain begitu. Tapi bagaimana Nabi tunjuk adab? Nabi doa dalam, ya Allah beri aku ilham. Bagaimana aku nak beritahu Aisyah sup ni masin? Nak cakap masin sangat, takut kecil hati isteri. Nabi minta ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri Nabi ilham. Kata Nabi, ya Aisyah, boleh tak tukar pula biar aku pula suap kamu? Nabi pula minta dengan Aisyah, ya Aisyah, boleh tak aku pula suap kamu? Maka Aisyah dengan besar hati gembira dengan suami nak suap isteri. Maka Nabi pun suap Aisyah. Suap yang pertama saja Aisyah dah tak boleh tahan. Aisyah buang sup yang disuap oleh Nabi SAW. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kamu boleh tahan 3 suapan sup yang masin? Sedangkan aku, 1 suapan saja aku dah tak boleh tahan. Nabi hanya tersenyum. Apa yang moral of the story yang boleh kita ambil pengajaran? Itulah romantiknya Nabi. Bagaimana Nabi menunjukkan akhlak dengan isteri. Pertama, romantik, suap menyuap. Yang kedua, bagaimana Nabi tunjuk akhlak. Tak komplain isteri masakan. Tak komplain. Walaupun isteri itu masak masakan yang tidak sesuai dengan tekak Nabi SAW. Yang ketiga, bagaimana Nabi menghargai masakan isteri. Nabi makan sehingga 3 sudu. Walaupun masakan itu masin pada Nabi SAW. Wallahu a'lam, mudah-mudahanlah contoh itu boleh kita amalkan bersama dan mudah-mudahan Nabi itu menjadi suri teladan yang paling baik untuk kita bersama, insya-Allah. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu atas kelemahan diri saya. Saya seronok hari ini dapat bersama dengan saudara Hafsyam dan Dr. Zaizul. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini adalah manfaat yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Iqbal. Semoga doa-doa yang Ustaz kongsikan dapat kita amalkan setiap hari, insya-Allah. Okey, saya teruskan Dr. Zaizul. Okey, Dr. Zaizul, boleh tak Dr. rumuskan mengenai tajuk kita pada malam ini? Okey, syukran kepada adik kita Hafsyam. Jam dah kira dah di penghujung ni. Di sini boleh saya simpulkan sikit sahajalah. Bila segala kesulitan menyerbu kita dari segala arah,
masalah datang bertubi-tubi, muncul serentak. Seakan-akan tak sempat untuk kita bernafas, untuk kita bercakap. Kita cubalah kita tarik nafas, bertenang, dan kita biarkan semuanya berjalan dengan apa yang adanya. Kita serahkan pada Allah Ta'ala, mempunyai hak iaitu Allah SWT, dan kita kena berpeganglah kepada ayat Allah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi itulah yang boleh saya simpulkan, maknanya hidup sebagai seorang manusia, sebagai seorang lelaki di samping isteri dan anak-anak, sebagai entiti dalam masyarakat, kita perlukan kekuatan hablullah yang amat tinggi, kekuatan dalaman yang mak padu untuk kita menejah dunia. Kerana tanpa kekuatan Al-Quran, tanpa kekuatan solat, tanpa kekuatan doa ibu kita, doa isteri kita, doa anak-anak kita ni nothing. Kita ni tak ada apa. Itulah yang boleh kita ni. Maknanya yang penting tadi, maknanya wasta'inu bis sabri wassalah. Maknanya kita sabar dan solat sahajalah sebagai channel kita yang terakhir di zaman COVID-19 ni. Sebab kita berperang dengan musuh tak nampak. Jadi kita kena husnuzon, positif. Sebenarnya Allah mampirkan penyakit ni supaya kita semua ni makin dekat dengan Allah Ta'ala. Allah rindukan doa kita. Allah rindukan tangisan kita di malam hari, bangun malam, tahajud. Minta Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabbi. Menangis, mengadu, pecah jiwa, pecah hati dengan Allah Ta'ala. Tak perlulah nak share dalam Facebook, Instagram, apa-apa. Share dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah kami. Kesihatan kami. Sebagai channel kita yang paling utama. InsyaAllah. Jadi, kita sama-sama berdoa. Isteri kita, anak-anak kita adalah merupakan saham akhirat kita. Kita nak mati. Dan kita bukan kita nak tunggak langit, nak tunggak bumi. Tak ada. Kita akan kembali kepada bumi. Dan roh kita akan pulang kepada asalnya. Bertemu dengan haknya. Bertemu dengan Tuhannya yang maha pemurah. Lagi maha pengasihani. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan saya banyak juga lah tadi yang disentuh doa-doa oleh Ustaz kita ni, Ustaz Iqbal. Ya, saya pun banyaklah orang kata terkesima ya, Ustaz Iqbal dengan apa yang disampaikan. Dan malam ni sebenarnya bagi saya dapat satu banyak pengalaman dan pencerahan tentang, maknanya saya pun dapat sesuatu daripada Ustaz Iqbal dan adik kita ni dan program ini, bahawa minyak tangga kita ni semua sekali adalah merupakan amanah kita. Jadi saya harap para audiens semua sekali, hargailah selagi ia belum hilang. Bila hilang, bila tiada di depan mata isteri ke, anak kita ke, mak kita ke, ayah kita ke, kita akan menangis tak berlagu. Benda ni kalau ada di depan, kita appreciate kurang. Tapi kalau dia hilang, dia tiada, kita akan rasa macam Allahu Akbar. Macam kita lah, siapa yang ada sahabat saya yang positif COVID-19 dan mak dia meninggal disebabkan berjangkitan dengan dia. Bayangkan seorang anak bila dia sebagai pembawa COVID-19 dan menyebabkan mak dia meninggal
Yelah, yang tu Allah punya ajal kan. Tapi sebagai anak amat-amatlah terkesan ya, menyesal mengapalah balik ke rumah masa dan sebagai penyebar penyakit. Itulah kan kita tak nak. Tapi benda ni berlaku kan, segi qada dan qadar. Cuma sekarang ni saya menyuruh kepada saya sendiri ya, dengan penuh kelemahan dan kealpaan dan semua para audien di luar sana agar kita sama-samalah jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga isteri kita dan jiran kita. Kita nak tegur bil hikmah lah. Bil hikmah tu maknanya dengan caranya tertib yang Nabi ajar kita. Ya, kita sama-sama jaga di musim Covid ni agar dan doa banyak-banyak lah. Ya, doa bangun tahajud. InsyaAllah rebutlah 1/3 ya, yang ni dalam pukul 3 pagi ke dalam 4 pagi bangkitlah. Menangislah di Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan makbulkan. Cuma lambat atau cepat sahajalah. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu je lah yang boleh saya simpulkan. Yang pentingnya sama isteri ni salinglah sayang menyayangi. Jodoh ilahi dan biarlah kita menjadi suami isteri di akhirat, di surga berkekalan. Jadi saya itu je lah yang boleh saya simpulkan. Kalau ada apa kekurangan pada diri saya, itu merupakan saya punya kelemahan dan saya harapkan agar program ini boleh lagi dilanjutkan untuk yang next future dan insyaAllah untuk masalah yang kita boleh lagi huraikan dan kita apa yang boleh kita sumbangkan kepada masyarakat lah ya, untuk agar masyarakat Malaysia terus selamat dan terus maju jaya Allah sehinggalah dan dalam Allah punya lindungan. Wassalam. Terima kasih. Saya akan baliklah kepada adik kita Hassan. Okey, syukran jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang begitu profesional sekali. InsyaAllah InsyaAllah apa yang dikongsikan pada audiens semua semoga memberikan manfaat yang baiklah. InsyaAllah. Okay. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua audiens yang telah bantu share live ni, yang bantu like semua. InsyaAllah apa yang panel kita iaitu Dr. Zaizul dan Ustaz Iqbal ni memberikan banyak manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Sesungguhnya apa yang buruk tu datang daripada saya sendiri dan yang baiknya datang daripada Allah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.